Alhamdulillah, saya dapat balik kampung pada hari ini. Cuma kita sekarang ini, kalau hari cuti, orang akan beratur kereta panjang daripada Sempadan sampai ke Changlun. Begitu juga di Wang Kelian, Padang Besar. Karena orang ramai pergi di seberang sana. Haknya stoi Canak untuk pergi makan-makan bawa keluarga. Kalau di Singapura, di Tambak Johor, ribu orang tiap-tiap pagi. Rakyat Malaysia melintas tembok Johor, Tambak Johor untuk pergi bekerja di sana. Jadi di sini pula orang pergi berbelanja. Orang tidak berebut sangat ke Langkawi sekarang. Kerana masalah harga makanan dibandingkan dengan seberang sana yang dekat dengan kita terlalu jauh. 3 bulan lepas saya pergi stoi. Orang sana panggil satun lah, stoi. Kita pergi market, makan laksa. Laksa kita tahulah di sana tu daun dekat dengan 15 jenis. Dia bawa daun-daun semua. Kita tanya nak bayar, laksa sepinggan kita makan 15 kok. 15 kok ni lebih kurang RM1.70. Kita patah balik mai Perlis, sepinggan RM5. Pasal apa? Hampa tak rasa jealous kah? Rakyat Malaysia ni dia kenyah. Orang cerita apa-apa dia kenyah supaya ke bawah balak lapak ayak baru lepas minum. Patutnya saya sebagai yang biasa jadi menteri, saya rasa malu. Saya rasa segan. Kenapa boleh jadi macam tu? Minyak petrol, minyak diesel di Thailand jauh lebih mahal daripada Malaysia. Hampir 2 kali ganda. Minyak masak mereka seluduk daripada Malaysia. Semua minyak kita, minyak petrol mereka mahal, diesel mahal, minyak masak mahal. Makanan murah. Pelik ke tak? Saya pun pelik. Sekarang saya kata kalau di Kuala Lumpur lah, kalau kita ada RM50 dalam poket, masuk kedai mamak, cari kerusi yang menghadap ke dinding. Sebab tak boleh nampak ke orang. Nampak, oi Bang Mat, mampu aku. Mampu. Kenapa tak dipelawet? Dia mari lagi, dia ambil pula sotong 1, udang 1, bendi 2. Kira-kira RM31. Kita tengok duit poket 50. Mana nak cukup? Karena sotong kadang sekor sampai RM12. Kalau udang pula RM8. Campur dengan bendi telur masin sebelah. Mampu kita. Artinya masalah harga barang negara kita ni terlalu tinggi. Dibandingkan dengan pendapatan. Raya haji saya bawa keluarga. Sana saya ada keluarga di sebelah Naratiwat. Itu Sani tak ada lah, kamu orang Jawa. 2 van. Saya pergi, saya berani masuk makan restoran. Dekat dengan 30 orang pergi naik van itu, 2 van, makan lah. Habis sangat saya bayar RM300-400. Kalau di Kuala Lumpur, kalau di Langkawi, 2 van kita bawa, mampu. Kena tenggiri yang besar sikit, RM1,000. Bukan tenggiri, siakap. Antara sekalian, apa pasal jadi macam ni? Mai sini pula. Tadi saya sembang dengan orang buat bendang. Racun daripada RM120 sekarang RM300. Mahal. Pajak mahal. Harga beras, harga padi tak naik banyak mana. Pasal apa negeri kita jadi begini? Pasal apa semua jadi mahal? Antara punca yang paling besar, nilai duit kita jatuh. Siapa pergi Mekah kira-kira 30 tahun dulu, 20 tahun dulu? Kita pergi Mekah waktu itu,
Kita ada 10,000 cukup. Kenapa? Karena duit kita RM1, $1 Amerika, RM2.05. Kalau tambang $1,000, maka baru $2,500. Lah ni, kalau tambang $1,000, kita kena bayar $4,700. Artinya kenapa? Dolar begitu, kerana duit kita jatuh. Kita pergi Mekah. RM100 kita tukar, masa saya pergi Mekah pertama dululah. RM100 dapat RM145. Orang Cina dengar tu dah lah. Hampa pun boleh pergi Mekah kak, tak lama lagi insyaAllah. RM100, RM145. Sekarang RM100, RM70. Orang Singapura pergi Mekah, sekarang mereka pergi Mekah $8,000. Masa duit dolar sama dengan kita, sepatutnya kita juga pergi Mekah sekarang dalam RM8,000 atau RM9,000. Tapi duit kita jatuh 3 kali ganda daripada Singapura. Saya pergi Singapura sekarang, saya pergi makan di warung. Tak berani makan restoran. Datang makan restoran, dia datang bil $30. $30, RM100. Makan tengah hari. Naik teksi macam jantung kita nak luruh. Dia tengok $15. Saya kata, ni nak naik lagi. Naik lagi. Kita nak pergi tu ada 100 meter lagi. Tapi kita kata, berhenti. Sebab $20 dah. RM66. Padahal, tahun 60-an sama. Pasal apa jadi begitu? Saya bukan ahli ekonomi. Saya duk baca, duk dengar orang-orang yang pandai lah. Malam ni bila saya tengok Amin, saya tengok Sim tadi, saya tengok Sani, anak-anak muda terlibat dalam politik, bercakap begitu hebat. Saya yakin masa depan Malaysia akan lebih baik daripada sekarang. Saya susah hati kalau anak-anak muda ni tak ada pengganti. Sebab kami ni jenis 6 siri nak masuk 7 siri. Taklah marah. Bila ada generasi muda dibangun, kita nampak insya-Allah Malaysia akan lebih baik pada masa akan datang. Negara kita jadi begini ni, bocor setahun lebih daripada 60 bilion. Tireh. Singapura 20 tahun berturut-turut skor point 9.5 per 10 indeks rasuah. Artinya 20 tahun straight rasuahnya paling rendah. Malaysia makin naik. Sekarang zaman BNPN indeks rasuah kita tempat ke-62. Masa kita merintah, indeks rasuah turun daripada nombor 61 kepada nombor 51. 10 mata turun rasuah. Naik BNPN penyamun ni naik 11 mata sekarang. Kalau tuan-tuan undi lagi pilihan akan datang, dia menang, kita akan jadi negara-negara setaraf dengan negara Afrika dan menuju kepada negara Sri Lanka. Hampa tahu Sri Lanka? Ceylon. Sama lah dengan Malaysia, Bumi Putra nama, sana nama Sinhalese. Pembangkang Tamil yang kuat sana. Agama minoriti Muslim and Christian, agama utama Buddha. Semua projek mesti beri pada Bumi Putra. Sinhalese lah. Perdana Menteri, kemudian adik-beradik duduk dalam kabinet. Projek semua lepas kepada keluarga mereka. Atas nama apa? Bumi Putra. Akhirnya, tak cukup duit pinjam. Lama-lama, bankrupt. Bila bankrupt, barulah Ketua Cawangan UMNO pergi berenang di kolam Perdana Menteri. Marah pakai pergi mandi semua itu. Mandi nak buat apa? Pergi Perdana Menteri dia lari bawa bilion, lari keluar negara. Barulah nak pergi berenang, marah lah. Nak beli minyak beratok, nak beli ikan beratok semua. Nak pulih balik Sri Lanka tak berapa tahun. Hampa tahu ke Sri Lanka ni Lee Kuan Yew pernah bisyarah. Satu hari dia nak Singapura jadi macam Sri Lanka.
Masa itu Sri Lanka Ceylon negara maju. Sidang antarabangsa banyak dibuat di Colombo. Singapura baru merdeka tahun 65. Dia kejar sekarang. Kemajuan Singapura dengan Sri Lanka ibarat kata panggil tak dengar. Terlalu jauh ke hadapan. Puncaknya rasuah dan penyelewengan. Kita ni tireh setahun lebih 60 bilion. Saya dengarlah Jomo punya ceramah banyak kali. Tony Pua, Rapidi Ramli dan lain-lain lah. Orang yang pandai high account ni. Saya kadang katakan, betul ke mereka ni? Hampa ni tak dapat kuasa aku, hampa cemburu. Hampa kata macam-macam kat pemerintah, betul ke? Dengan takdir Allah, pilihan raya 2018, kita menang. Saya dilantik jadi Menteri Pertahanan. Terkejut. Pagi-pagi tu 8 security dengan motor main-main nak pergi pejabat. Aku kata ni apa ni? Kita selalu polis main-main kita buat masuk lokap. Sampai-sampai tu 2 paku, 3 paku ni bintang-bintang benar-benar ni. Kita pun kawat nak sambut. Orang kata apa tabik hormat tu berjalan pun mengengkang. Kemudian hadirin sekalian, saya orang duk salahkan pegawai kerajaan, saya tak setuju. Samalah Amiruddin pun tahu. Pegawai kerajaan ni dia bekerja mengikut rentak pemerintah. Saya bukan pandai. Bila saya masuk tu, saya bincang dengan mereka, yang mana saya tak tahu saya tanya, mereka tunjuk aja bincang. Saya dapat satu kemesraan dan bincang bersama. Pertamanya bila mesyuarat kabinet yang kedua, saya kata dalam mesyuarat kabinet, boleh tak tubuh satu jawatankuasa siasatan kalau ada penyelewengan di Kementerian Pertahanan? Perdana Menteri Tun Mahathir dan kabinet setuju, tubuhlah jawatankuasa. Bukan diketuai oleh UMNO, bukan diketuai oleh PAS, bukan diketuai oleh Adil, DAP atau mana? Diketuai oleh bekas pegawai kerajaan Tan Sri Amrin Buang, Ketua Audit Negara 8 tahun. Dengan pegawai-pegawai dia, saya salah. 6 bulan, saya panggil Tan Sri Amrin Buang. Oh, jadi menteri boleh panggil pegawai. Oh. Dulu ni kita kena panggil. Datang surat, diminta ke mahkamah besok. Itu lah. Panggil lah, saya tanya. Bagaimana dapatan siasatan awal ini? Dia kata, harta Kementerian Pertahanan, tanahnya dikonvert, dijual dengan harga di bawah pasaran. Bukan harga semasa. Ini saja Kementerian Pertahanan rugi 500 juta. Baru satu, saya kata, ini benda baru. Sebelum tu saya tak tahu. Tunggu bulan 5, ikut jadual, kapal ronda mesti siap. Kapal ronda pantai, orang panggil LCS. Saya pun tanyalah, bila nak siap? Saya pun naik helikopter, masa tu pergi mana pun helikopter. Amiruddin pun saya duduk jengok ke bawah gitu ya. Naik helikopter sana, helikopter sini tu. Naik pergi tengok, besi baru duk potong semua. Patut bulan 5 tu kena siap dah, baru duk potong besi. Kemudian kita tanya lanjutan kuasa tu bila nak siap? Tak boleh siap, kecuali kena tambah lagi 3 bilion. Dah habis berapa bilion? Habis 6 bilion. Pasal apa tak boleh siap? 400 juta lebih kurang dibayar kepada syarikat yang tak ada kena mengena dengan buat kapal. Tukar meriam. Tidak ikut kehendak tentera. Campur semua tu tak boleh siap. Bila boleh siap tu? 2018. Belum tentu boleh siap tu. Rupanya ini bocor. Terlalu banyak. Helikopter tunggu tak sampai. Dia terbang daripada Amerika atas laut, jatuh laut. Mana pun tak tahu. 5 biji tak sampai-sampai. Hadirin sekalian, nasib baik kita ambil alih, kita dapat periksa. Rupanya ini yang duit negara kita duk habis selama ni.
Oh, bila datang belanjawan, saya belanjawan ni, tiap-tiap kali belanjawan, saya kata belanjawan baik. Sebab dibuat oleh pegawai-pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan dia buat kerja sungguh. I salute mereka. Mereka buat kerja dengan saya nak buat defend white paper tu. Kertas pertahanan, kertas putih pertahanan. Ada yang hari cuti pun kerja sampai 2-3 pagi nak siapkan defend white paper. Kertas pertahanan ni, kertas kerja pertahanan. White paper dia, kita kena buat. Dia kena siap. Tak siap macam mana? Menteri duk tanya hari-hari, siap ke tak? Kena buat kerja lah mereka. Tapi bagus. Mereka buat kerja di sekalian. Kemudian, belanjawan ni bagus. Tiap-tiap tahun, daripada zaman dulu sampailah zaman Menteri Keuangan sekarang. Zafrul, bagus. Yang duk rosaknya pelaksanaan. Dalam belanjawan dia cerita hak baik belakang. Rumah PPRT. Orang miskin, rumah roboh, buruk, dapat ganti. Bumbung tirai, minta duit pada kebajikan masyarakat. 5,000 diperuntukkan. Masa itu saya ahli parlimen biasa, duduk dalam Public Account Committee. Ketua Audit Negara tunjuk, ini dia. Ada orang rumah banglo dapat bantuan PPRT. Rumah sengit tak dapat. Dia dapat bantuan PPRT, dia buat apa? Dia buat garaj kereta. Kemudian kita komplain, buat report sebagainya. Yang kena tangkap pegawai, menterinya Anwar Musa lepas. Yang kena tangkap kereta dia saja. Begitu juga bila diumum, Makcik Kia dapat bantuan mesin jahit, dapat buat mi, buat ni semua, 6,000 tak payah-payah. Ahli parlimen bam tepuk. Kamu kakak di kampung ni senyum sampai tak boleh tutup muka, tak boleh tutup mulut, senyum sampai ke telinga. 6,000 kami dapat, seronoknya. Dalam bajet dia tak beritahu. Cik Kia dapat 6,000. Cik Rosmah dapat 180 juta. Faham ke tak ni? Tak faham. Balik. Tu yang Sani nak pergi rompak badan dia tu. Badan dia tu kalau subang, gelang, dalam, luar, saya ingat berapa juta tau lah. Saya suruh Zunar buat lukisan. Seorang wanita bawa beg tangan 350 biji. Macam mana nak bawa? Tak apalah, duk lanjil esok. Dua kekasih, dua merpati sejoli ni kan bersembang. Ni Cik Ros beli mana beg tangan ni? Ini I beli kat Harrod. Hampa sudah gelak Harrod, hampa tak tahu orang Padang bongok tahu apa. Orang Padang Melangit tahu Harrod apa? Harrod tu hampa tahulah. Harrod ni tempat shopping termahal. Saya masuk juga Harrod sampai London. Tapi masuk, pusing-pusing, minum kopi. Minum kopi pun nak bayar tu, ketak lampu keo. Itu yang dia dapat. Kemudian kita tengok pula kan, bagaimana seorang menteri bila meninggal dunia, mak mentua dia, mak dia dengan bini dia, berebut kata 2 bilion. 2 bilion. Siapa orang menega sini? Cina. Orang ni Tionghoa. Mana ada orang Cina menega sini? Hampa tahu tak 2 bilion tu macam mana? Rosmah tu sekali dia minta satu projek lebih daripada pendapatan negeri Perlis. Negeri Perlis pendapatan dia 100 juta lebih kurang. Sekali Rosmah minta 180 juta. Ni yang derluih ni, yang bocor ni. Tu baru satu menteri, yang lain-lain lagi. Sebab itu bila disebut angka 60 bilion, saya percaya. Bila kita biasa jadi menteri, kita dapat siasat. Kita tengok lang, bila orang minta duit, rakyat minta duit, tak ada duit. Memang macam mana nak ada duit? Reserve kita makin kurang. Value duit kita makin jatuh. Tengok veteran. Kita tahulah, kita dapat duduk dengan baik ni kerana negara kita aman. Hampa duduk menyawa seh makan kacang kuda, isap okok lama. Isap okok kena jaga, tak lama lagi tak boleh isap roh. Nak isap lah, siap-siap. Undang-undang baru ni payah sikit. Saya tak apa, saya tak merokok daripada dulu. Mana tadi saya nak sebut dah?
Ha? 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 Veteran. Ha? Minta nak buat sekolah, kita pergi melawat kawasan. Kerajaan tak ada duit. Saya pergi Bukit Aman, saya kena panggil baru ni. Telefon saya dirampas oleh polis. Dia bukan rampas, dia sedut semua maklumat dalam telefon kita. Tak apa, itu kerja dia. Kerja saya, hantar memenuh BN. Itu biasa. Esok manalah tahu, kita balik pula berkuasa, tahkah jadi menteri kamu semua. Tak boleh kira. Hadirin sekalian, ataupun kalau kita jadi orang biasa, tak ada masalah. Hadirin sekalian, kita tengok, tak ada duit. Balai Polis tingkat 2 Bukit Aman pecah. Saya kata, awak tak repair. Tak ada peruntukan. Saya pergi tandas. Pipe. Ada semua ikat dengan getah. Air tak ada. Kita kencing jenuh husung merata. Balai Polis Bukit Aman. Itu Bukit Aman ibu negara. Kita tak pergi lagi Balai Polis Arau, terang mana kita tak tahu lah. Di seberang Tok Doi, di Balin, kita tak tahu lah. Barangkali ada lagi pakai typewriter zaman Piramli tu. Tak. Duit mana? Hilang 40 bilion. Kita kata ni, kita aman ni kerana tentera ni bertugas kawal sempadan. Kita duduk sini ni, tentera laut ni 3 bulan duduk berjegir mata tu. Sempadan Laut Cina Selatan, Selat Melaka, di sempadan ni Malaysia Thai, termasuklah pasukan polis dan sebagainya. Keamanan ni mereka jaga. Tapi tergamak mereka curi wang angkatan tentera. Ni apa ni? Hari Merdeka, dari Perlis hinggalah ke Sabah, kita sudah merdeka. Negara makmur, rakyat mewah. Hai, hampa yang mewah. Kita nak minta tu tentera sikit pun tak boleh. Bila jawatan kuasa veteran ni di bawah Kementerian Pertahanan, diluluskan di bawah Akta. Saya cek tengok, zaman Isyamuddin sekali pun tak buat mesyuarat. Saya pun panggil veteran, betul-betul prajurit, beberapa orang, mari kita bincang. Buatlah mesyuarat sebulan sekali, 2 bulan sekali. Daripada mesyuarat itu akhirnya lahirlah kita bagi bantuan sekaligus kepada pingat jasa Malaysia sebanyak RM500. Cukup ke tu? Dah. Saya pergi jumpa Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ni memang kedekut sikit. Lim Guan Eng. Bukan kedekut, berkira. Bet tu Pulau Pinang maju. Dia berkira. Tirih semua dia cuba tutup. Dia kata kalau ekonomi pulih sikit, kita akan tambah lagi bantuan. Dan kita ikutlah. Sebab PJM mereka yang dapat pingat ni, dah tua-tua dah. Nak main terima bantuan dia pun semua tengok gigi jarang penuh dah. Berjalan pun ketak begitu. Sopa menari samba ya, tengok tu. Apa salahnya beri sedikit habuan kepada mereka untuk mereka meneruskan, menghabiskan usia tua? Kenapa nak beri tak boleh? Duit tak ada. Mana duit pergi? Bocor 40 bilion. Kenapa boleh bocor? Sebab hampa undi. Ni. Oh, kami datang, kami tak undi dah. Tok menekan. Pupu. Semalah dia beradik saya tu banyak lagi belah nurut. Hadirin sekalian yang datang ni bagus semua. Tapi keluarga kita masih menyokong penyamun. Terang-terang Zahid sebut. Pilihan raya ni kita buat, kalau kita kalah, mu, akan masuk jail. Artinya akan didakwa di mahkamah. Kenapa takut? Kami, siapa merintah, entah apa. Pilihan raya akan datang. Pakatan Harapan menang pun tak apa, BN kalah pun tak apa. Kita tak ada masalah. Hadirin sekalian, tolonglah kali ini. Masalah ekonomi, masalah berat. Rasuah perkara serius. Malu kita kepada Vietnam, Indonesia yang sedang naik. Kita ni Tiger of Asia, sekarang jadi Tikus of Asia. Hampa ha. Tapi bila main RM200 tu pergi mengundi, Allah patah. Kadang-kadang dia pergi melawat kita, bukan dia bagi terus. Dia sembang. Dia tak buah tikar.
Kita pun dia balik, kita pun selak tengok. Wuih, 300 mak hang oi. Nak cari mana? Dia dapat 300, yang Cik Rosmah ambil 180 juta. Itu projek solar untuk sekolah-sekolah di Sarawak. Belum periksa lagi menteri lain ambil tu. Ini kebocoran berlaku. Perleh ni dia bergantung kepada kewangan kerajaan pusat. 100 juta lebih pendapatan memanglah sedikit. Pembangunan di sini pada kerajaan pusat. Kalau kerajaan pusat makin tak ada duit, Perleh pun akan ketinggalan. Bumi Putra, subsidi mereka pun akan berkurangan. Termasuk India yang miskin dan sebagainya. Karena kucurian terlalu banyak. Baik itu kita tengoklah Penang. Kerajaan negeri boleh buat lebuh raya daripada Bandar Tanjung ke balik pulau. Kerajaan negeri buat. Pasal apa dia ada duit? Tak tirih. Selangor saya kira lah. Dapat macam-macam sampai aku tak tahu nak abang. Banyak skim itu, skim ini, skim apa pula nak buat ni? Insan terpilih. Ya macam lah. Sebab duitnya banyak digunakan untuk kebahagiaan rakyat Selangor. Sebab itu tuan-tuan semua kalau boleh mengandung di sini, pergi beranak di Selangor. Biar anak ambil IC Selangor. Boleh ke tak? Ini kita tadi sekalian. Kita haraplah masalah rasuah ni masalah serius. Saya tak cakap tajuk lain kali ini. Hanya hatirih dan rasuah. Akibatnya, bila mata wang kita makin jatuh, dolar makin meningkat. Mata wang dengan negara jiran kita makin rendah. Harga barang makin meningkat. Akhirnya kita lihat, patutnya orang pergi berbelanja di Langkawi. Sekarang orang pergi berbelanja di Hat Nyai. Bukan semua orang pergi Hat Nyai itu kerana tu. Yang banyak begitu berkeluarga. Hak pergi kerana tu alah, dalam sikit. Yang lain tu semua kerana nak berbelanja di sana, lebih murah. Dari dibandingkan dengan berbelanja di Perleh, atau berbelanja di Alor Star, atau berbelanja di Langkawi yang jauh lebih tinggi. Oleh itu, waktu sekalian kita mau pilih akan datang, nak dak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Nak. Kalau nak tiba-tiba, Kangak kalah. Padang Besar kalah. Kita nak pilihan akan datang, Kangang wajib Pakatan Harapan menang. Boleh? Padang Besar wajib menang. Arau wajib menang. Kubang Pasu wajib menang. Zalon wajib menang. Semua menang. Cukup 112. Pukul 10 pagi 20 hari bulan. Datanglah rider jemput Anwar Ibrahim ke Istana Negara. Angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Anwar ni lebih dah layak. Lama dah duk berlega di peringkat dalam negeri dan antarabangsa. Lebih layaknya tu lebih. Jangan bimbang. Tapi kalau tak cukup bilang, tak boleh jadi menteri. Tak boleh. Tengok Maya Sabri, kan cerdik mana pun. Hari bentang belanjawan tu, muka dia jadi 4 segi. Sebab pistol diletak di kepala dia oleh 12 orang menteri kabinet. Mesti bubar parlimen. Muka dia jadi 4 segi. Dia hanya angkat tangan lambang angkat kami. Angkat belah UMNO dia tak angkat langsung dah. Sebab apa? Dia kena tekanan yang dahsyat supaya bubar parlimen. Nak menyelamatkan puak-puak kluster mahkamah ini. Adakah tugas rakyat menyelamatkan para perompak kluster mahkamah? Tugas rakyat ialah wang negara untuk pembangunan. Untuk rakyat Melayu, Cina, Siam, India, Kedatangan. Untuk rakyat Malaysia. Faham? Nak faham syarah bagi. Sekian, terima kasih.